Nak cari buat apa? Oh saya Ustaz, saya kena tahu di mana Dajjal ni. Kenapa pula? Kerana saya ni Persatuan Veteran Komando. Kami ni UTK, GGK, VAT 69, siap untuk nak membunuh Dajjal. Kami semua hulu balang daripada Persatuan Silat Cekok, Gayung, Lian, Senden dan macam-macam. Ni tengah semangat mat kilau. Kami bawa kerih 9 luk. Kami nak cari Dajjal. Kami akan tetok Dajjal. Hari ni juga Ustaz beritahu je di mana peta ni. Tuan-tuan, hak semangat tentu arah tu ngapa? Ada tak hadis yang sepanjang saya bacakan kepada tuan-tuan, di hujung Nabi sebut, sekiranya kau bertemu Dajjal, maka bunuhlah dia. Ada Nabi suruh? Tak ada. Bukan kerjaan kita. Siapa yang akan bunuh Dajjal? Bukan kita. Nabi Isa AS. Dan itu hadisnya jelas. Awak tu baru Haji Isa, bukan Nabi Isa. Yang bunuh tu Nabi Isa. Sebab itu Nabi pesan, kata Abu Dahma, ni didengar daripada Imran bin Husain, pernah meriwayatkan satu hadis, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Siapa-siapa dengar Dajjal dah datang, jangan pergi, kata Nabi. Contoh, kita duduk di Temerloh, dapat WhatsApp group, orang mesej, oh Dajjal ada dah di dataran Merdeka, mau pergi tengok. Betul lah Nabi khabar mata dia satu, ni orang viral gambar. Kita semangat tuan minyak, naik Kuala Lumpur. Tak, Nabi tak ajar begitu. Duduk diam-diam je. Ini kalau nak ikut Nabi lah. Kalau nak ikut semangat ke kemelayuan tu, pergilah naik, kataklah dia. Tu bukan kerja awak. Nabi sebut, fawallahi inna rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uh mimma yub'atsu bihi minasyubhat aw lima yub'atsu bihi minasyubhat. Demi Allah, kata Nabi, siapa-siapa yang menganggap dia gagah, kemudian dia pergi jumpa Dajjal, nescaya dia akan terikut dengan Dajjal. Demi Allah, Nabi sumpah. Fawallahi. Kuat macam mana pun takwa iman kita. Sebab Dajjal ni, dia ada magic. Dia pandai beri janji-janji manis. Ini hadis dalam Sunan Abu Daud, dalam Mustadrak Al-Hakim dan banyak riwayat-riwayat yang lain. Tuan-tuan sekalian, Nabi suruh berlindung, bukan suruh cari Dajjal. Bukan suruh kaji, oh Dajjal ni sidak. Nabi suruh berlindung. Minta perlindungan Allah daripada gangguan Dajjal. Yang bunuh Dajjal bukan kita. Fayatlubuhu hatta yudriku bibabi lud fayaqtuluh. Nabi sebut yang akan bunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Yang akan membunuhnya di mana? Bukan di Temerloh, bukan di Kuantan, tapi di Babul Lud, di pintu Lud di Israel sana. Tak payah semangatlah nak bunuh Dajjal ke nak buat santau ke dia ke, tak perlu. Ada cerita orang pergi Mekah, ni orang tak mengaji, semangat tinggi, ilmu tak ada. Dia duduk depan Masjidil Haram, depan Kaabah. Tengah dia merenung Kaabah, dia tengok ada satu jemaah tawaf. Dia tengok jemaah tu ada ciri-ciri Dajjal. Mata buta sebelah, rambut kerinting, mukanya gelap macam kismis kecut. Kan dalam hadis disebut kan. Dia khabar Dajjal. Dia kejar je jemaah ni. Jemaah ni bila tengok orang kejar, dia lari. Lari. Bayangkan lari lawan arus dalam Masjidil Haram. Tangkap dia polis. Bawa siasat. Kenapa engkau lari? Saya kena kejar. Mana saya tahu. Kenapa awak kejar dia? Ini Dajjal. Gelak habis polis. Kenapa polis gelak? Ini orang semangat, ilmu tak ada. Apa sebab polis gelak? Kerana Dajjal, dia tak akan masuk dua tempat. Mekah, Madinah. Yang awak semangat tentu arah tu. Kalau jumpa di supermarket, Temerloh ke di Kuantan, mana sabar nak kejar jumpa. Dekat Kaabah, tak mengaji. Ini orang kita sekarang, semangat tinggi tapi tak mengaji. Baik. Untuk hijrah menuju dunia baru, apa Nabi suruh buat? Nabi suruh mohonlah perlindungan daripada fitnah Dajjal. Bagaimanakah cara mohon perlindungannya? Pertama, bacakanlah doa di dalam solat. Sebagaimana riwayat Bukhari, Muslim dan juga An-Nasai yang semuanya berjalur daripada Aisyah radhiyallahu anha.
Kata Aisyah, Nabi tidak tinggal berdoa dalam semayang, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, jauhkan aku dari azab neraka jahannam, jauhkan azab kubur, jauhkan aku daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan daripada diganggu gugat fitnah oleh Masih ad-Dajjal. Ni hadis banyaklah, Sahih Bukhari ada, Muslim ada, dan ramai lagi. Ulama dulu tuan-tuan, dia tak tinggal baca doa ni dalam semayang. Tak tinggal. Dalam Sahih Muslim, kitab Masajid wa Mawadi'us Salah, bab at-ta'awuz min azabil qabri wa azabil jahannam, disebutkan ada satu orang tokoh tabi'in, nama dia Imam At-Tawus. Imam Tawus, dia perintahkan anaknya ulang balik semayang kalau dia tak baca doa ni dalam semayang. Mana anaknya habis semayang zuhur, dia tanya, semayanglah. Semayang zuhur tadi awak baca dah doa minta jauh dajjal. Allah, terlupa apa? Ulang balik semayang. Punyalah dia beri penekanan. Imam Tawus ni, dia seorang tokoh tabi'in. Dia tak pernah jumpa Nabi, tapi dia pernah jumpa 50 orang sahabat Nabi. Dia terkenal dalam sejarah, dia buat haji 40 kali. Dan dia antara orang yang kata ulama' doa sangat mustajab. Dan dia tak pernah tinggal baca doa ini dalam semayang. Jadi kalau salafus soleh yang jarak dia dengan Dajjal lagi 1000 tahun pun dah mula amal, kita hak zaman musim banyak penyakit, banyak benda pelik-pelik, ayam mahal, barang mahal ni, takkan tak amal lagi. Lagilah kau kena amalkan. Yang pertama, masa bila nak baca doa ini? Masa tahiyat. Macam imam kita tadi bertugas, dia baca, kita dengar bacaan tadi, Allahumma inna min azabil jahannam wa min azabil. Sunat baca benda ini. Baca dalam semayang. Biasa doa, biasa lepas semayang. Tapi disebabkan Dajjal ni benda yang akan menyusahkan kita, Nabi suruh doa dalam semayang semasa tahiyat. Maknanya fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tutup semayang. Jangan cakap Melayu, batal lah semayang pula kan. Fil alamin innaka hamidum majid. Ya Allah, takut pula kau dengar ke Dajjal. Ejahlah guna-guna, jangan bagi. Cakap Melayu letih. Tak boleh cakap Arab lah. Ini amalan pertama. Yang ini Nabi ajar, bukan teori konspirasi. Yang kedua yang Nabi ajar, baca amal hafal surah Al-Kahfi. Confirm. Surah Al-Kahfi ada 110 ayat. Kita hak jenis lembak-lembak tak boleh nak hafal 110. Tak apalah, hafal hak awal pertama saja. Nabi telah memerintahkan untuk baca awal-awal surah Al-Kahfi ketika menghadapi Dajjal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kena baca ayat ini. Dan dalam sebahagian riwayat ada pula disebutkan ayat terakhir dalam surah Al-Kahfi, iaitu 10 ayat yang awal, 10 ataupun 10 ayat yang terakhir. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arada. Dia berbeza pandangan ulama sajalah. Dalam versi Imam Muslim, kita boleh rujuk dalam Sahih Muslim, dia bergantung pada cara bacaan. Kalau Syu'bah disebut pada akhir surah Kahfi, kalau Al-Hammam itu pada awal surah Al-Kahfi. Jadi tak ada masalah, amalkanlah 10 ayat pertama daripada ayat Al-Kahfi. Sehingga Nabi sebut, man adrakahu minkum falyaqra' alaihi fawatiha surat Al-Kahfi. Siapa yang berjumpa dengan Dajjal, bertembung tengah jalan, bacalah padanya permulaan fawatih, permulaan surah Al-Kahfi. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Dan ada hadis lain Nabi sebut, man hafiza 10 ayatin min awal surah Al-Kahfi usima minad dajjal. Siapa-siapa hafal 10 ayat daripada surah Kahfi, Allah jaga dia daripada fitnah Dajjal. Jadi moga-moga apa yang kita bahaskan malam ini dapatlah dijadikan persiapan kita berjumpa dengan dunia baru, kedatangan Dajjal ini. Tuan-tuan tak payahlah hanyut dengan perbahasan teori konspirasi. Yang bagi saya sampah aja semua tu, ngarut. Yang dibawa oleh orang putih nak bagi ke kita ni kelahi, tak ada kerja. Tak ada kerjaan nak suruh kelahi. Tak tahulah kok tuan-tuan sekarang dah mula beriman pada orang putih dalam bab loleh-loleh ni. Jangan kita kena tipu dia Mak Saleh 600 tahun. Soalah percaya sangat ke dia. Dia menipu sama.
teori tu, teori ni dan macam-macam. Kita ikut je apa yang Nabi pesan. Dajjal keluar, pertama ilmu survival kena ada. Ajar anak-anak macam mana nak cari air, nak buat api, cari makan. Kerana itu asas. Yang kedua, baca doa minta jauh ujian Dajjal dalam semayang. Nanti lepas main syak boleh amalkan. Yang ketiga, surah Kahfi jangan tinggal. Kahfi ni bagus. Hari Jumaat baca. Macam masjid negeri, tiap-tiap hari Jumaat baca Al-Kahfi tengah hari. Sebab jemaah kita tak hafal, kita pasang slide. Jadi bila imam baca, semua pandang slide sajalah. Ada setengah masjid, dia gile-gile. Malam Jumaat minggu ni baca Yasin, minggu depan dia baca surah Kahfi. Kahfi kena jadi amalan. Supaya dia protect kita daripada gangguan Dajjal. Dan Nabi pesan, ini kepada ibu-ibu di belakang. Hati-hatilah. Yanzilud Dajjal fi hadhi sabkhati bimirqana fayakunu akzaru ma yakhruj ilaihi an-nisa. Ini perempuan kena pesankan anak. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika Dajjal turun nanti, majoriti pengikutnya ketika itu adalah wanita. Saya ingat Dajjal ni ada rupa-rupa K-pop sikit lah agaknya. Agak lah, handsome ke apa ya. Agak macam K-pop. Majoriti pengikut Dajjal kata Nabi an-nisa, perempuan. Sehingga kan kata Nabi, hatta inna rajula yarji' ila hamimi wa ila ummihi wa abnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayusikuha ribatan makhafatan an takhruj ilaihi. Sehingga kan ketika itu kata Nabi, orang lelaki-lelaki jadi bingung. Kita balik ke rumah, mak kita, isteri kita, anak perempuan kita, mak saudara kita, adik perempuan kita, semua nak pergi jumpa Dajjal. Sehingga kan orang lelaki-lelaki ketika itu fayusiku haribata, terpaksa ambil tali ikat isteri dia di tiang, jangan keluar. Saya tak tahu. Ni hadis dalam Musnad Imam Ahmad, ditahqiq oleh Ahmad Syakir. Apa magicnya Dajjal ini? Sehingga kan isteri kita, mak saudara, anak perempuan, adik perempuan, selok nak jumpa sampai kita terpaksa ikat. Pagar kunci, pintu lock. Dia nak juga jumpa. Barangkali Dajjal ni dalam bentuk handbag ke apa, kita pun tak tahulah, agak lah. Dia jadi macam selok. Ini ibu-ibu hati-hatilah. Mungkin kita tak dan menghadapi fitnah itu. Anak cucu kita. Pesan pada anak lelaki, awak esok nampak adik orang lain macam ikat aja. Pakai ikat, pakai besi, rantai, pagar tu ikat aja. Sampai begitu seloknya dia nak jumpa dengan Dajjal. Jadi buatlah persiapan. Saya kira sekadar itu sajalah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf barang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan dengan tajuk yang lebih mudah dan tak menyakitkan saya nak menyediakan bahan-bahannya. Saya kira sekadar itulah saja. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syarri ab'idna waqti hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, mulihkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama dunia ataupun akhirat. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, jauhkan kami daripada azab neraka jahanam, juga daripada azab kubur, juga daripada fitnah kehidupan dan kematian, juga daripada fitnah dan ujian daripada Masihud Dajjal. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.